أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyambung pengajian kita dengan menelaah kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke bab yang ke-21 kalau dekat sini. Kalau dekat buku Al-Hidayah muka surat 70, zikir di dalam masjid. Zikir di dalam masjid. Imam Nawawi memulakan dengan mukadimah yang biasa dimulakan dalam bab-bab lain juga tentang disunatkan untuk kita berzikir dan sebagainya secara umum. Bab ma yaqulu fil masjid. Bab pada menyatakan apa yang diperkatakan ataupun yang kita kena buat, kita kena sebut, kita kena baca di dalam masjid. Imam An-Nawawi dia kata yustahabbul ikthar fihi min zikrillah ta'ala. Dia kata disunatkan untuk kita memperbanyakkan padanya di dalam masjid itu daripada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Bitasbih, dengan bertasbih, bertahlil, wat-tahlil, wat-tahmid, wat-takbir. Tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Wa ghairiha minal adhkar. Dan selainnya dari zikir-zikir yang disyariatkan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sahih, dan juga yustahabbul ikthar min qiraatil Quran, dan disunatkan juga dengan memperbanyakkan daripada bacaan-bacaan Al-Quran dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Wa minal mustahab fihi qiraatu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bacaan zikir, dia sentiasa, kita bila cakap tentang bacaan Al-Quran, zikir dan doa, kita sentiasa kena faham bahawa cara bacaannya adalah cara bacaan secara sir, cara bacaan secara sir dan tidak mengganggu orang lain, terutama bila kita bercakap dalam konteks kita berada di dalam masjid. Tetapi kalau dalam konteks kita duduk dekat rumah seorang-seorang, kadang-kadang kita nak memperdengarkan bacaan kita tu dekat telinga kita, sebab kadang-kadang kita nak memperbaiki bacaan kita dengan hukum tajwidnya dan sebagainya, makhraj hurufnya dan sebagainya, maka dekat rumah ataupun di dalam majlis ilmu yang ada guru yang orang kata apa, mengawasi, tidak ada masalah. Tetapi secara umumnya bacaan zikir ataupun doa ataupun bacaan Al-Quran di dalam masjid, dia kekal dengan hukum asal bahawa dengan cara sir ataupun perlahan, hanya didengar oleh telinga kita sendiri untuk memastikan kesahihan bacaan dan makhraj huruf yang kita baca di dalam ayat-ayat doa-doa ataupun ayat Quran dan zikir itu. Wa minal mustahabbi fihi qira'atu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disunatkan juga dan di antara perkara yang disunatkan juga untuk kita buat di dalam masjid adalah qira'atu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami hadis, membaca hadis, menelaah hadis, wa ilmul fiqh, dan juga ilmu fiqh, wasairil ulum asy-syar'iyyah, dan seluruh ilmu-ilmu syariat. Apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran? Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur ayat 36 dan 37, Allah kata, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Fihi al-qulub wal absar. Allah kata dalam Quran, di dalam bertasbihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masjid-masjid ataupun di dalam rumah-rumah Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa', diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimuliakan, disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dan ditasbihkan kepada Allah, disucikan Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Kalau kita tengok terjemahan kat sini, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Maksudnya bila sebut waktu pagi dan petang maknanya seluruh hari. Ini bahasa kalau orang kata siang dan malam, subuh termasuk ke tidak? Maksudnya termasuk. Maksudnya untuk menjadikan ayat itu orang kata apa, lebih ringkas tetapi menyeluruh terhadap maksud seharian manusia. Maksudnya kita tidak pernah dilarang untuk masuk masjid pada ketika mana pun. Itu sebab masjid kalau eloknya dibuka untuk meraihkan orang-orang yang datang ke masjid untuk melakukan ibadah. Lepas tu dalam ayat 37 Allah kata rijalul la tulhihim, lelaki-lelaki. Maksudnya kat sini kalau lelaki termasuk juga perempuan-perempuan lah, tetapi lelaki lah yang disuruh awalnya dalam bab mengemudi syariat ataupun syiar syariat dan syiar kita memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un. Maksudnya lelaki yang tidak dilalaikan olehnya perniagaan dan tidak pula jual beli. Tidak pula jual beli tentang dan melalaikan mereka daripada jual beli, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya lelaki-lelaki yang tidak berjaya dilalaikan, dilekakan terhadap mereka walaupun berkaitan dengan jual beli ataupun bisnes, an zikrillah, daripada mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya manusia-manusia yang tidak pernah dan tidak berjaya dilalaikan, diganggu oleh jual beli dan urusan-urusan dunia, daripada mereka menyebut nama Allah, mengingati Allah SWT dan juga mendirikan salat dan juga menunaikan kefarduan zakat. Mereka itulah manusia-manusia, orang-orang yang takutkan hari, maksudnya mereka inilah orang-orang yang takut kepada satu hari yang mana di situ hati dan penglihatan menjadi goncang, iaitu hari kiamat. Ini hari kiamat. Inilah sifat-sifat orang-orang yang sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan diri mereka rapat dengan masjid dan sentiasa berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj ayat 32 Allah kata apa? Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya demikianlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa yang mengagungkan, membesarkan, memuliakan syair ini syiar Allah Subhanahu Wa Taala, solat 5 waktu, pergi ke masjid, menunaikan zakat dan segala syariat-syariat sebagai syiar Islam itu, sesiapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala itu, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya ia adalah timbul daripada ketakwaan hati. Muka surat 70, ia adalah timbul daripada ketakwaan hati. Selepas itu Allah sebut di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Hajj juga ayat 30. Allah kata wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Demikianlah, dan sesiapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat. Terhormat ini maksudnya hurumat, apa-apa sahaja yang disyariatkan oleh Allah SWT, sama ada dari segi suruhan ataupun dari segi tegahan, kita kena patuh dan kita kena taat kepada suruhan Allah Taala. Bagi sesiapa yang membesarkan arahan dan tegahan Allah SWT, meraihkan segala suruhan Allah SWT ini, sama ada dalam bentuk perintah ataupun tegahan,
fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka ia adalah orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari bila Allah sebut di dalam Al-Quran fa innaha min taqwal qulub, itu adalah lahir daripada ketakwaan dalam hati-hati manusia, itu Imam Zamakhsyari ni sebenarnya dia di kitab Al-Kashaf. Imam Zamakhsyari ni dia Mu'tazilah sebenarnya, dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, dia Mu'tazilah. Tetapi kita sebagai orang yang belajar, apabila di dalam kitab-kitab para ulama menukilkan ulama-ulama menukilkan beberapa petikan ataupun quotation ataupun kata apa, potongan-potongan daripada kitab Al-Kashaf, maka kita kena faham bahawa kitab Al-Kashaf dia sebenarnya dia bukan kitab tafsir yang menerangkan tentang hukum-hukum. Maka walaupun Imam Az-Zamakhsyari ini adalah dikatakan berada di dalam golongan Mu'tazilah, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi apa yang dipetik dan dinukilkan daripada kitab Al-Kashaf oleh para ulama hanyalah apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara ranting ataupun perkara-perkara biasa, tidak menjadi fundamental ataupun asas utama dalam agama, terutama dalam bab bahasa. Sebab Imam Zamakhsyari memang pakar dalam bahasa Arab, pakar dalam balaghah, pakar dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sastra Arab. Jadi macam maksudnya ilmu-ilmu yang selain daripada syariat Islam dibenarkan diambil daripada orang-orang yang bukan, maksudnya bukan tergolong dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka pakar dalam bab-bab bahasa dan sebagainya. Maka itu dibolehkan. Jangan pula nanti kata, kenapa imam ni, kenapa dia ni ambil daripada kitab Az-Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari ini Mu'tazilah. Maka kita kena faham bahawa para ulama menukilkan, mengambil petikan daripada kitab Az-Zamakhsyari, kitab Al-Kashaf ini hanya berkaitan dengan bahasa, kebanyakannya, majoritinya dalam berkaitan bab bahasa. Memahami beberapa perkataan-perkataan yang pelik, contohnya yang memerlukan huraian dari segi bahasa, sastra Arab dan sebagainya di dalam Al-Quran. Itu sahaja. Poin-poin ataupun isu-isu yang berkaitan dengan mungkin kecenderungan Zamakhsyari terhadap mazhab Mu'tazilahnya, dipanggil i'tizal, itu tidak pernah diambil oleh para ulama. Itu ditegah oleh para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi bila kita tengok kat sini, dalam kitab ini diambil petikan daripada kitab Al-Kashaf oleh Imam Zamakhsyari, hanya berkaitan kenapa disebutkan qulub. Kenapa takwa itu disebut berkaitannya adalah qulub, terhadap hati. Dia kata innama dzukirat al-qulub, disebutkan sesungguhnya apabila disebutkan hati-hati itu kerana apa? Li'annaha marakisut taqwa, kerana ianya adalah markas taqwa, ia adalah tempat terletaknya taqwa. Allati idza thabatat fiha wa tamakkanat, apabila taqwa itu tetap dan kukuh berada di dalam hati, zahara atharuha fi sairil a'dha, maksudnya terzahirlah kesannya di seluruh anggota tubuh badan kita. Makanya tentang Imam Az-Zamakhsyari ini, walaupun ia dari kalangan orang yang dikatakan Mu'tazilah, walaupun di sana ada banyak perbahasan tentang adakah ia orang Mu'tazilah yang kuat ta'assub dengan Mu'tazilah, ataupun dia dikatakan bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah, maka itu perbahasan yang panjang lah tentang syakhsiyah tentang syakhsiyah biodata ataupun latar belakang Imam Zamakhsyari. Tetapi yang pentingnya kita lihat dia adalah berkaitan, apa-apa yang diambil dari dinukilkan daripada kitab Al-Kashaf adalah berkaitan dengan bahasa sahaja dan tidak berkaitan dengan dakwaan-dakwaan ataupun ajakan-ajakan kepada mazhab Mu'tazilah. Itu sebab kalau kita tengok di dalam hadis lain juga, Nabi pernah sebut, dia kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, 3 kali Nabi ulang. Nabi nak sebut bahawa takwa itu berada di hati, jantung.
takwa itu berada di dada, di jantung hati kita. Sebab itulah tempat dan tumpuan takwa-ketakwaan seorang manusia. Selepas itu, apa yang Imam Nawawi bawa? Dia kata warawaina an Burdah. Saya tengok jap kalau ada soalan. Kalau ada soalan, harapnya tak ada lah. Okey, tak ada soalan. Warawaina, kita warawaina an Burdah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu, rawahu Muslim fi sahihihi. Kami meriwayatkan daripada Burdah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu, sesungguhnya sesuatu masjid itu dibina sesuai dengan tujuan masjid itu dibina. Maksudnya masjid dibina untuk orang beribadat di dalam masjid. Itu sebab sebelum saya lupa menyentuh juga tentang orang-orang yang membina masjid, orang-orang yang menginfakkan dalam pembinaan masjid, ataupun orang-orang yang mungkin ada orang kata apa, keluasan harta banyak untuk membina masjid, maka kena hati-hati juga. Sebenarnya tak ada isu pun sebenarnya, cumanya dalam pembinaan masjid kita kena ikhlas, kita kena berniat betul-betul untuk mengumpulkan manusia ke dalam rumah Allah SWT untuk memberi mereka peluang untuk berzikir, beribadat, membaca Al-Quran, bersolat dengan selesa. Itu tak ada masalah, sebab itulah tujuan awal, tujuan asas pembinaan masjid. Tetapi dalam fiqh juga disebut juga tentang isu masjid dirar. Masjid dirar ini adalah masjid yang memudaratkan. Pernah dalam ayat dalam Al-Quran, di antara sebab nuzul atau sebab turun ayat Al-Quran tentang masjid dirar itu adalah apabila beberapa golongan munafik yang membina masjid di sebelah Masjid Quba. Lepas tu panggil, bila mereka dengki sebab Nabi semayang di Masjid Quba, Nabi bersama-sama dengan puak orang Islam lain, maka mereka ini membina masjid lain juga supaya mereka dapat tumpuan Nabi juga, mereka juga dapat orang kata apa, menjadi fokus juga. Nabi pun pergi dekat mereka juga. Jadi di antara perkara yang mereka buat adalah mereka membina masjid untuk memecah belahkan umat Islam di Madinah. Mereka panggil Nabi supaya solat kat situ. Alhamdulillah ketika itu Allah turunkan ayat tentang Masjid Dirar ini, maka Nabi tidak solat di Masjid Dirar itu. Masjid yang dibina bertujuan untuk meruntuhkan ataupun memecah belahkan orang Islam. Itu sebab pembinaan masjid, kadang-kadang kita tengok kadang masjid rapat-rapat duduk kadang-kadang. Adakah keperluan beradanya masjid rapat-rapat itu perlu dikaji semula, dan mungkin ada banyak perkara perlu difikirkan. Diharapkan pembinaan masjid dekat Malaysia dan di seluruh dunia sekarang ini tidaklah orang kata apa, bebaslah daripada niat-niat yang tidak baik. Sebab risau juga tentang isu politik dan sebagainya. Semoga kita yang membina masjid, kita yang menginfakkan dalam pembinaan masjid, kita yang berada di dalam orang kata apa, jawatan kuasa pembinaan masjid ini betul-betul pasti tentang hajat dan tujuan dan keperluan membina masjid, supaya ianya dibina betul-betul untuk tujuan beribadat dan penyatuan umat Islam dan menegakkan syiar Islam. Itu sebab ulama' dah mengeluarkan fatwa kalau masjid itu memang dibina di atas dasar-dasar yang tidak menepati tujuan pembinaan masjid yang awalnya, maka solat dikatakan itu masjid dirar. Dia adalah beberapa syarat. Dan solat di masjid dirar juga ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita masuk kepada hadis yang seterusnya. An Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li a'rabi alladhi bala fil masjid anna hadhihi al masajid تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر وإنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
wassalah di dalam kurungan tu dalam kitab saya ni dia adalah tambahan dalam beberapa riwayat lain lah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata terhadap A'rabi allazi bala fil masjid, terhadap seorang badui yang pernah kencing ataupun buang air kecil di dalam masjid. Sebenarnya hadis ini adalah selepas satu peristiwa Nabi nasihat. Hadis yang kita nak baca itu adalah nasihat Nabi kepada orang badui yang buang air kecil di dalam masjid. Tetapi peristiwa sebelum itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa mereka melihat seorang badui kencing di dalam masjid. Fathara ilaihi an-nas liyaqa'u bihi. Bila orang Islam, para sahabat tengok orang badui ni kencing di dalam masjid, orang kata apa, mencabut kehormatan masjid. Mereka tak tahu itu Arabi mungkin, ataupun tahu, tetapi dengan semangat menjaga kehormatan masjid, rasa nak marah itu, faqala lahum, mereka pergi nak liyaqa'u bihi, untuk buat sesuatu lah kepada orang Arabi ni, kepada orang badui ni. Tengok macam mana sahabat masa tu dengan Rasulullah SAW lah. Tengok Rasulullah SAW kata apa. Faqala lahum Rasulullah SAW, da'uhu wa ahriqu ala bawlihi dhanuban min ma' aw sijillan min ma' fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tengok macam mana Nabi Muhammad SAW dia berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin tidak tahu, orang-orang jahil. Nabi tidak keras. Nabi bila nampak sahabat nampak macam nak pergi pukul ke ataupun nak pergi buat sesuatu pada orang badui tadi, Nabi kata da'uhu, tinggalkan dia, biar dia selesai dulu. Wa ahriqu ala baulihi dhanuban min ma'. Kemudian kamu jiruslah ke atas air kencing itu dengan sebaldi ataupun sebekas air yang banyaklah, au sijillan min ma'. Lepas tu Nabi kata dekat para sahabat, dia kata fa innama bu'istum muyassirin. Sesungguhnya kamu ini dibangkitkan. Kamu ni orang-orang Islam ini dibangkitkan, dijadikan, diutuskan berada di muka bumi ini, ditakdirkan berada di atas muka bumi ini muyassirin, untuk memudahkan orang, memudahkan segala urusan. Walam tub'athu mu'assirin. Kamu tidak dijadikan, kamu tidak ditakdirkan menjadi seorang Muslim diutus ke atas muka bumi ini mu'assirin, untuk menyusahkan orang, untuk menjadikan agama itu dilihat susah dan sebagainya. Tengok macam mana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dan deal dengan keadaan sebegitu. Walaupun kalau kita tengok kencing di dalam masjid tu, kencing di dalam masjid. Cuma dalam konteks sebelum saya baca hadis tu, dalam konteks masjid dulu dengan masjid sekarang, sebenarnya perkara yang berlaku di antara orang badui yang solat dalam masjid itu mungkin kita kata agak sukar berlaku dalam keadaan sekarang. Sebab dulu masjidnya tiang-tiang kurma, batang kurma, pelepah-pelepah tamar yang mungkin orang badui tak tahu itu masjid. Orang badui mungkin tak tahu itu masjid. Lantai pun memang pasir lagi. Adalah beberapa hamparan yang Nabi ambil daripada kalau Masjid Nabawi itu Nabi beli daripada dua anak yatim yang menganyam jerami ataupun daun-daun tumbuhan ini untuk dijadikan tikar. Maka mungkin orang badui yang datang dari kampung-kampung ni tidak mengetahui dan tidak faham tentang bahawa itu adalah masjid yang digunakan untuk solat. Maka dia kencing. Dalam keadaan dia tak tahu itu dia kencing, dan Nabi tenang dan menghalang para sahabat supaya tidak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan musibah besar kepada Arabi ataupun orang badui itu, dan menggambarkan Islam itu keras dan kasar. Konteks yang kedua adalah lantai ataupun lantai masjid ketika itu adalah pasir. Maksudnya kalau tuang air itu jiruh kotoran akan pergi.
Maka dalam konteks sekarang kita masjid kita pertama memang masjid, bila kita katakan masjid kita ada tulisan, ada lambang ataupun ada bentuk masjid dan surau yang sebenarnya orang kampung dan even orang asli pun tahu itu masjid. Nah, orang asli pun sebenarnya kecuali lah orang asli yang mungkin dah dia tak pernah keluar daripada hutan dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang-orang kita, orang kampung ke orang bandar ke, kalau tengok masjid dan surau atau musalla tu dah tahu dah itu musalla dan surau, ada sejadahnya dan sebagainya. Maka agak mustahil, kita kata hampir kepada mustahil seseorang itu nak kencing di dalam masjid dalam keadaan dia tak tahu. Maksudnya kalau sekarang ni ada orang datang dalam masjid dan kencing, makanya kita kata boleh jadi itu adalah ada niat jahat lah, kecuali memang dia ni memang tak tahulah nak cerita macam mana, tapi payah nak kata ada orang tak tahu tentang masjid dan surau. Walau bagaimanapun kita dalam keadaan-keadaan tertentu jangan sesekali berkeras. Itu poin dia, jangan sesekali berkeras. Mungkin orang tu tengah kencing, kalau benda tu berlaku lah, mungkin kita kena terus buat sesuatu teguran yang tenang. Tetapi kalau berlaku kekerasan maka kita boleh pertahankan diri dan sebagainya lah. Tapi saya tak rasa ada isu tu lah, walaupun berlaku jugalah beberapa perkara dulu orang baling ada isu kepala babi dibalingkan dalam masjid dan sebagainya. Itulah polemik yang berlaku di dalam masyarakat kita yang berbelang kaum. Kalau kita sendiri tidak menjaga bagaimana pergaulan kita dan bagaimana Islam itu dilihat kuat dan diguruni dalam bentuk penghormatan supaya tidak berlaku lagi perkara-perkara tersebut. Di Tanah Suci, pengalaman sahabat saya ada yang buang air kecil hampir tempat wuduk dengan alasan ramai orang, tandas jauh atau penuh. Yang ni tidak dibenarkan lah. Yang ni memang sebenarnya ini attitude manusia sebenarnya. Kalau kita boleh tegur, kita tegur lah. Ambil dekat tempat wuduk tu memang kadang-kadang kalau siapa-siapa nak faham lah, orang Arab ataupun orang yang selain daripada orang Melayu ni sebenarnya, wallahualam, memang biasa sebenarnya kalau pergi dekat Arab, kencing dekat tepi tembok, kencing dekat tepi jalan, itu biasa sebenarnya. Dekat Malaysia pun sebenarnya kita biasa je tengok ada orang kadang-kadang kencing dekat tepi pokok, tepi highway dan sebagainya kan. Cumanya nak bagi tahu mungkin dalam keadaan-keadaan yang agak mendesak untuk dia. Tetapi kalau macam kata kencing dekat tempat ambil wuduk dengan sebab ramai orang, ialah mungkin satu perkara yang mungkin kita tak boleh nak maafkan lah. Tapi kita disuruh untuk berlembut lagi lah. Mungkin kita menasihatkan kata boleh pergi kencing dekat tepi sana, jauh sikit daripada orang, dan basuh dengan tisu dan sebagainya supaya tidak mengganggu. Maksudnya kita ni dalam, itu sebab Nabi kata dalam satu hadis, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kita kena pandai-pandai nasihat yang di atas hikmah dan kebijaksanaan kita sebagai orang Islam yang diletakkan di atas orang kata apa, kita punya bahu untuk kita melakukan dakwah dengan sebaiknya. Betul, kalau di Malaysia ni tu sebab saya kata tadi, kalau dekat Malaysia ni kita kata macam susah lah kita nak kata orang tak tahu itu masjid ataupun musalla. Dulu mungkin tak ada hamparan yang seperti orang nak semayang, tapi kalau dalam masjid dan surau kita dah nampak dah. Memang ada sejadah. Sejadah ni dia bukan macam perbaidani biasa, dia ada lambang. Itu lambang ini yang menggambarkan itu masjid dan surau ataupun tempat orang bersolat. Maka kita minta lah kita punya masyarakat ini mampu untuk berada dalam keamanan, dan kita sendiri orang Islam mampu untuk menyampaikan maklumat-maklumat ini supaya orang lain, kita lebih kuat dan menegakkan syiar Islam, dan orang lain juga mampu untuk menghormati agama kita dan apa yang kita buat untuk kita beribadat dan sebagainya. Jadi habis isu tentang, saya sentuh sikit tentang isu orang Badui yang kencing di dalam masjid tu, dan apa yang Rasulullah SAW pesan dan nasihat kepada para sahabat. Dan ini hadis yang kita nak baca ni pula adalah nasihat Nabi. Nabi tidak meninggalkan tanpa nasihat. Pertama, dia nasihat kepada para sahabat supaya tenang. Jangan buat kerja-kerja yang menggambarkan Islam tu nanti keras dan gelojoh. Dan selepas itu Nabi pergi nasihat pula dekat orang Badui ini. Jadi dalam proses kita berdakwah, kita kena educate masyarakat, kita kena bagi masyarakat faham. Walaupun mereka tu bukan golongan-golongan yang mungkin kita kata orang awam lah. Mungkin mereka kurang membaca dan kurang berilmu, tetapi kita yang kena bagi tahu dan kita kena mengajar mereka dengan cara yang mudah. Apa yang Nabi kata? Nabi kata kepada orang Badui itu, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadhar. Nabi kata sesungguhnya masjid-masjid ini, maksudnya kalau dilihat ada tempat yang macam masjid
tempat orang bersolat. Dia beritahu ke orang Badui tu, inna hadhil masajid, masjid-masjid tempat-tempat orang solat ini la tasluh, tak boleh ada, tidak sesuai, tidak wajar, tidak boleh ada sesuatu yang seperti ini, seperti kencing ataupun seperti kekotoran. Nabi bagi tahu, maksudnya tak boleh ada kotor, tak boleh ada kencing, tak boleh ada benda-benda yang kotor. Maksudnya termasuklah buang air kecil, buang air besar dan perkara-perkara yang kotor, mengotorkan masjid. Innama hiya li dzikrillahi ta'ala. Nabi kata innama, sesungguhnya masjid-masjid ini adalah digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu taala. Wassalah, dan solat. Kat dalam kitab tuan-tuan dan puan tak ada. Tak apa. Wa qiraatil Quran, dan juga membaca Al-Quran. Nabi terangkan tadi hadis yang mula-mula tadi, sesungguhnya masjid itu dibina dengan sebab di atas tujuan pembinaannya. Dalam hadis ni sambil-sambil Nabi memesan ataupun menasihati orang Badui ini, Nabi juga mengajar kita tentang masjid sebenarnya dibina untuk apa. Jadi Nabi kata masjid dibina untuk mengingati Allah Subhanahu taala, solat, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Maka siapa-siapa yang pergi masjid, solatlah banyak-banyak, berzikirlah kepada Allah SWT banyak-banyak, dan bacalah Quran banyak-banyak dalam keadaan yang disyariatkan cara membaca yang betul. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ataupun seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau kita tengok au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu adab untuk kita sebut selepas kita baca hadis. Takut kalau kita terbaca hadis silap. Okey, ataupun kita baca hadis menggunakan riwayat ini dan di sana ada riwayat lain juga datang daripada Nabi Muhammad SAW dengan bentuk lafaz yang agak berbeza sedikit. Jadi itu antara adab lah yang para ulama hadis sebut selepas membaca hadis. Dia bukan hadis tetapi adab para ulama bila baca hadis, dan selepas akhir bacaan hadis, setiap hadis dia akan kata au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ataupun seperti mana yang lebih kuranglah Nabi sebut berkaitan dengan bab yang dibaca itu. Okey. Itu berkaitan dengan hadis ataupun nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang badui yang kencing di dalam masjid. Okey. Selepas itu fasal pada menyatakan faslun fi bayani ahkamin tata'allaqu bil jalisi fil masjid wa dakhilu fi ilaihi. Fasal pada menyatakan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang duduk di dalam masjid dan orang yang masuk di dalam masjid. Sebab ada orang masuk tapi tak duduk, tapi orang yang duduk confirm lah dia masuk. Ada orang masuk tapi dia tak duduk. Jadi berkaitan juga beberapa perkara yang nak disebutkan dan disentuh oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, kejap. Okey. Jadi apa Imam Nawawi kata? Dia kata wa yanbaghi lil jalisi fil masjid ay yanwi al i'tikaf. Dia kata sesungguhnya seharusnya bagi seseorang yang duduk di dalam masjid untuk dia berniat i'tikaf. Untuk dia lalukan di dalam hati dia yang dia itu i'tikaf. I'tikaf ini duduk di dalam masjid, menghormati masjid, menghormati rumah Allah SWT, berzikir dan menginsafi kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT, menginsafi diri sendiri, beristighfar dan sebagainya. Fa innahu yasihhu indana walau lam yamkuthu illa lahadatan. Sesungguhnya boleh niat iktikaf walaupun tak duduk kecuali sekejap. Mungkin ada di sana orang ulama mensyaratkan kena duduk beberapa ketika untuk beriktikaf, tetapi di dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi kata fa innahu yasihhu indana, sah di sisi kami untuk seseorang itu berniat iktikaf walaupun dia duduk sekejap. Bal qala ba'du ashabina, bahkan sebahagian daripada kawan-kawan kami, rakan-rakan kami di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa yasihhu i'tikaf man dakhala al-masjid marran wa lam yamkuth. Sah juga niat iktikaf siapa-siapa yang masuk ke dalam masjid sebagai orang yang lalu sahaja. Masuk lalu je ke dalam masjid, mungkinlah ada orang dia nak pergi tandas, ada orang dia nak pergi tandas,
dia nampak tandas tu dekat ujung belah sana pintu. Kadang-kadang setting masjid secara arkitekturnya, kadang-kadang pembinaan masjid kadang adalah pintu dekat sini, orang parking macam parking kereta, nampak tandas belah sana nak pusing rasa jauh, dan dia pun tanggal kasut, basuh kaki, tanggal kasut, kalau kaki elok turun masuk masjid dan lalu pergi ke tandas belah sana. Masa lalu tu sebenarnya dah boleh niat iktikaf mengikut pendapat sebahagian daripada para ulama dalam mazhab Syafi'i ini yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata yasihhu i'tikaf man dakhala al-masjid marran wa lam yamkuth. Sahih, sah untuk kita i'tikaf, niat i'tikaf siapa-siapa yang masuk dalam masjid, dia lalu masuk dalam masjid walaupun dia tak duduk. Fayanbaghi lil mar aidan ay yanwi al-i'tikaf, dan seharusnya sewajarnya seorang yang lalu dalam masjid pun niat i'tikaf. Untuk apa? Litahsula fadilatuhu 'inda hadzal qail, untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan di sisi orang yang mengatakan boleh beriktikaf walaupun lalu sahaja. Wal afdal, yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih bagus, ayyaqifa lahazatan thumma yamurru. Dia duduk sekejap, dia berhenti sekejap, lahazah sekejap, beberapa ketika, thumma yamurru, kemudian dia pergilah. Kemudian dia pergi. Maksudnya untuk mendapatkan fadilat i'tikaf. Lepas tu, wa yanbaghi lil jalisi fihi ay ya'mura bima yarahu minal ma'ruf. Sesungguhnya wajib, harus wajar dan kita kena melakukan amar ma'ruf, bima yarahu minal ma'ruf, menyuruh kebaikan di dalam masjid. Kadang-kadang dalam bab menyuruh kebaikan, menegah kemungkaran ni, kita kena ada hikmah dan kita kena faham dan tahu bagaimana kita nak bercakap supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang banyak sangat bercakap sehingga orang jemu, yang sampai orang kata membebel. Ini bukan nasihat, ini membebel. Jadi kita orang yang buat kerja dakwah kena faham benda ni. Kalau kita nak tegur, kita kena tegur dengan keadaan yang bagaimana. Kalau kawan kita, kita kena bercakap macam mana. Kalau orang kita tak kenal, kita nak kena cakap macam ni. Yang tu kena belajar ilmu berdakwah, ilmu berkomunikasi. Dan dalam ni mungkin ramai juga orang yang faham tentang PR, cara berkomunikasi dengan baik, komunikasi pembujukan. Orang yang saya rasa dalam jemaah kita ni ramai orang-orang yang memang mahir dan pakar dalam beberapa bidang yang mungkin para asatizah tak faham pun. Maka kemahiran yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan dalam bab komunikasi, gunakan sebaik mungkin untuk kita buat kerja dakwah. Maka dalam amar ma'ruf juga, menyuruh kebaikan juga, kita disuruh untuk menyuruh kebaikan dalam konteks yang berhikmah, dalam berhikmah. Wa yanha amma yarahu minal munkar, dan dia juga menyuruh, kena menyuruh supaya kena melarang jika ada kemungkaran-kemungkaran berlaku di dalam masjid. Hadis yang biasa kita dengar, Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi ala wa yadhaful iman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tengok, man ra'a minkum, nakirah, maksudnya siapa-siapa saja, individu atau orang ramai, siapa yang nampak kemungkaran, maka dia hendaklah mengubah dengan tangannya. Kalau tidak dengan tangannya, kalau kita kata kerajaan kena mengubahkan dengan kekuasaan. Dengan kuasa yang dia ada, dia kena ubah. Kalau tak mampu, ubah dengan lidah, dengan mulut, dengan nasihat. Kalau tak mampu juga, cukup. Maksudnya kalau tak mampu juga, pastikan. Saya tak suka nak terjemahkan kalau tak mampu juga cukuplah. Maksudnya kita seolah-olah macam kita tak ada usaha untuk rasa tak redha dengan kemungkaran yang berlaku di hadapan mata kita. Maka kalau tak mampu nak ubah dengan tangan, tak mampu nak ubah dengan mulut, pastikan di dalam hati kita tidak redha dengan kemungkaran yang berlaku. Bukan kata tak apalah, tak boleh. Ataupun kita kata macam dari awal lagi kita tak cuba untuk berfikir sama ada kita boleh ubah dengan tangan ataupun kita boleh ubah dengan mulut. Kita terus jam tu, tak boleh dah ni, tak apalah, aku tak suka betul tengok diri. Cakap tak? Nasihat tak? Bagi orang yang mampu, maka dia kena buat perkara tersebut. Tapi kalau kita tahu diri kita memang tak mampu, tolong pastikan supaya kemungkaran itu bukan menjadi perkara yang kita redha berlaku di dalam masjid ataupun di luar.
itulah selemah-lemah iman. Itu hadis yang tadi itu hadis yang saya baca tadi di luar kitab kita ni. Nak ceritanya kita di dalam masjid kita kena amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadha wa in kana al-insan ma'muran bihi fi ghairi al-masjid. Walaupun arahan untuk amar ma'ruf nahi munkar ini sebenarnya satu arahan umum. Tak kira di luar masjid ataupun di dalam masjid. Walaupun arahan umum ini berlaku di luar masjid, arahan umum Nabi Muhammad SAW dalam hadis man ra'a minkum munkaran itu adalah arahan umum, tak kira dalam atau luar masjid. Illa annahu yata'akkadu al-qawlu bihi fil masjid. Sesungguhnya arahan itu kalaulah berlaku disuruh di luar masjid, kita kena faham, kita kena pastikan betul-betul bahawa kalau di dalam masjid, lagilah kita kena jaga amar ma'ruf nahi munkar. Kalaulah di luar pun Nabi suruh amar ma'ruf nahi munkar, di dalam masjid lebih-lebih lagi kita kena jaga. Sebab apa? Siyanatan lahu, untuk menjaga kehormatan masjid. Wa i'zaman, membesarkan, mengagungkan masjid rumah Allah SWT itu. Ijlalan wa ihtiraman, maksudnya memuliakan, menghormati masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'du ashabina, berkatalah sebahagian daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, rakan-rakan kami, sahabat-sahabat kami, man dakhala al-masjid falam yatamakkan min salati tahiyyatil masjid imma li hadathin wa imma li shughlin aw nahwihi yustahabbu lahu an yaqula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faqad qala bihi ba'du salaf wa hadha la ba'sa bihi. Siapa yang masuk dalam masjid, ini sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata siapa yang masuk dalam masjid tetapi tidak sempat ataupun tidak boleh untuk solat tahiyatul masjid, sama ada sebab hadas ataupun sebab kekangan kerja ataupun sebagainya, tidak menyempatkan mereka untuk solat, maka disunatkan untuk kita berkata menyebut 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam beberapa dalam riwayat lain ada tambahan wala haula wala quwwata illa billah, boleh juga. Okey, faqad qala bihi ba'du salaf. Imam Nawawi kata para salafus salih pernah sebut benda ni bila mereka lalu dan masuk dalam masjid dan tak sempat nak salat tahiyatul masjid, wa hadha la ba'sa bihi. Ini tidak ada masalah untuk kita lakukan. Ini tak ada masalah untuk kita lakukan. Boleh Babu inkarihi wa du'aihi. Sekejap, saya ada satu benda saya takut lupa. Okey, tentang tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid memang ada isu tentang adakah boleh solat. Ada orang tanya boleh tak solat tahiyatul masjid dekat masjid yang tidak ada solat Jumaat. Tidak ada masjid yang ada solat Jumaat, ada masjid yang tak ada solat Jumaat. So, bila kita tengok balik kepada pendapat-pendapat para ulama, dibolehkan untuk kita solat tahiyatul masjid dekat 3 masjid yang besar, solat Masjid Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Aqsa, tak ada masalah. Itu memang dah awal dah ada secara syariat secara khusus. Masjid-masjid lain yang dibina selepas itu, sama ada dia nama je masjid, sama ada di solat pada itu solat Jumaat ataupun tidak, dibolehkan selagi mana terdapat solat jamaah di masjid itu. Okey, tentang surau dan musalla tidak disyariatkan untuk kita salat tahiyatul masjid, tetapi kekallah arahan dan anjuran untuk kita terus bersolat, solat sunat, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan istighfar dan baca Al-Quran di tempat-tempat yang dijadikan tempat solat untuk orang Islam. Ada soalan tak? Siap. Ada Ustaz. Ada nak tanya. Saya tengok sekejap. Okey. Kak Ji nak tanya dulu ke? Ustaz, apa ni tahiyatul masjid ni yang duk dengarnya, bila kita masuk saja, once kita masuk saja, kita tak boleh duduk. Semua kena berdiri pakai telekung dan terus solat. Kalau duduk dia tak boleh dah. Tak boleh solat tahiyatul masjid. Betul ke? Okey, kejap. Saya tengok sekejap untuk pastikan sekejap. Terima kasih Ustaz.
Sekejap ya. Okey. Okey, tidak ada masalah. Kalau tengok dalam Ibnu Muflih dalam ini pendapat umum dalam pendapat para ulama, dia kata tidak ada masalah siapa-siapa yang masuk ke dalam masjid wa jalasa qabla an yusalli tahiyatul masjid ay yaquma wa yusalliha. Maksudnya tidak ada masalah siapa-siapa yang masuk dalam masjid kemudian dia duduk disebabkan lupa, mungkin disebabkan lupa ataupun leka dan sebagainya, maka dia boleh bangun dan sembahyang sembahyang tahiyatul masjid balik. Waqad dhahaba jam'un min al-fuqaha, maksudnya sebahagian daripada fuqaha mengatakan bahawa tidak jatuh kata apa fadilat ataupun tidak jatuh arahan solat tahiyatul masjid itu walaupun kita dah duduk. Dalam mawsu'ah fiqhiyah, kitab mawsu'ah fiqhiyah yang dimenceritakan tentang mazhab fuqaha, dalam bab ni dia kata la khilafa bainal fuqaha fi annahu yukrahul julus qabla tahiyatul masjid lima rawahu Abu Qatadah. Maksudnya tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa sebenarnya makruh duduk sebelum kita solat tahiyatul masjid. Maksudnya dengan sengaja. Kalau kita terlupa lain cerita. Lima rawahu Abu Qatadah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, maksudnya memang ada halangan ataupun ada hadis yang berkaitan dengan perkara ini. Nabi kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau seseorang, Nabi kata siapa yang masuk ke dalam masjid, okey, fala yajlisa, dia jangan duduk hatta yarka'a rak'atain, sehingga dia solat dua rakaat. Dan ulama berselisih pendapat fi fawatiha bil julus. Maksudnya ulama berselisih pendapat kalaulah seseorang tahiyatul masjid itu terlepas dengan keadaan orang itu duduk. Okey. Fa idza jalasa qabla salah yusannu lahu ay yaquma fa yusalli. Bila dia duduk sebelum solat, disunatkan untuk dia bangun dan solat. Okey. Maksudnya kena bangun solat juga. Tegahan tadi sebenarnya arahan Nabi untuk mendapatkan fadilat penuh dalam solat tahiyatul masjid. Tapi siapa yang dah duduk, bangunlah untuk solat. Dia bukan, ulama-ulama tidak mengatakan bahawa bila duduk itu terbatallah suruhan untuk solat tahiyatul masjid. Maka nak ceritanya, okey, dia kata thumma qala idza jaa ahadukum yawmul jumu'ah fa idza yakhutub. Okey, wal madhhab 'inda Syafi'iyyah annaha tafut bihi fala yaf'aluha ba'dahu. Okey. Yang saya sebut tadi adalah pendapat-pendapat ulama dalam mazhab-mazhab lain selain mazhab Syafi'i. Sekejap tengok kat sini sebab saya nak kena tengok juga adakah berkaitan dengan ini berkaitan dengan solat Faizal Yusan. Okey, so begitu. So itu sebab kalau tengok dekat Malaysia ni memang kita biasa soalan-soalan ini biasa, dan biasanya kalau ada orang masuk dalam masjid dia tak solat tahiyatul masjid, dia dah duduk, dia tak akan bangun. Itu dekat Malaysia sebab itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i maksudnya arahan ataupun kelebihan solat tahiyatul masjid itu terbatal dengan duduknya di dalam masjid. Tetapi beberapa pendapat ulama dalam mazhab lain membenarkan kalau orang tu dah duduk, dia bangun balik untuk solat tahiyatul masjid. Maka dalam bab ini sebenarnya kalau kita nak ikut mazhab lain pun tak ada masalah sebenarnya, sebab itu khilaf di kalangan para ulama. Sebab dalam mazhab Syafi'i juga dia tidaklah membawa kepada haram. Dia tidak membawa kepada haram. Okey, cumanya dia seolah macam hilang fadilat ataupun kelebihan solat tahiyatul masjid itu. Okey, boleh clear? Okey. Okey, sama. Ustaz, niat iktikaf itu hanya bila masuk dalam kawasan solat sahaja. Masuk dalam masjid. Maksudnya masjid ni sebenarnya dia ada warta sebenarnya. Masjid, contohnya masjid, kalau setengah-setengah masjid yang diwartakan itu kawasan berkapet. Kawasan tak berkapet itu tidak masjid. Contohnya. Tapi kemasjidan masjid maksudnya kita masuk ke dalam ruang solat. Ke dalam ruang solat itu kita niat iktikaf. Okey. Sebab kadang-kadang masjid ini dibina untuk keselesaan dan orang-orang yang datang juga, mungkin orang datang haid, bulan dan sebagainya untuk duduk berada di pinggir-pinggir bangunan masjid itu. Okey. Jadi masuk dalam ruang solat itu niat iktikaf. Pengalaman saya di tempat saya ada kat long kawasan
dalam masjid mereka akan tegur segala benda yang buat jemaah-jemaah baru nampak macam tersinggung, tak selesa. Contoh teguran kenapa tak sedekah masa masuk masjid. Oh, okey. Yang ni benda-benda ni Puan Sharifah, benda inilah sebenarnya yang menjadi masalah kepada gambaran Islam itu sendiri sebenarnya. Sama juga macam ada satu masjid dekat tempat yang saya tak boleh sebut kat mana. Ada Tok Bilal, ini isu yang tentang isu budak-budak lah, isu budak-budak kan. Orang imam dah semayang dah, dia ni duk marah jerekah kat budak-budak ni macam Masya Allah. Kalau saya jadi budak-budak pun mungkin saya takut. Jadi budak-budak ni diasingkan safnya jauh ke belakang. Walaupun itu dalam mazhab Syafi'i ada perbahasan, tetapi cara dan gaya orang yang bertugas di masjid itu kelihatan menampakkan Islam itu macam kasar dan keras lah. Jadi kalau contoh yang Puan sebut ni, sehinggalah berkaitan dengan sedekah. Sedekah tu dah sunat. Sedekah tu dah sunat. Cara kita menegur dan sebagainya tu membuatkan orang mungkin lari dan jauh daripada kita. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, dalam kita berdakwah ni, kita kena ambil iktibar supaya kita tidak lagi buat perkara tu. Kalau ada orang buat, kena ada orang lain yang tegur dia lah. Sebenarnya jawatan kuasa masjid kena tegur sebenarnya. Itu sebab jawatan kuasa masjid ni kena buat kerja dan tegur keadaan-keadaan begini. Tapi kalau jawatan kuasa masjid pun bersetuju dengan keadaan itu satu masalah yang besar yang sebenarnya kembali kepada Majlis Agama Islam pula untuk buat kerja ni, untuk melihat keadaan-keadaan jawatan kuasa masjid dan orang-orang yang berada di masjid ini untuk menjadikan suasana di masjid itu mesra jemaah. Ada juga orang yang jaga parking dekat masjid ni, suara yang berang kasar dan memalukan. Kadang-kadang orang tersilap parking, tegur dalam keadaan marah sehingga orang terasa hati dan sebagainya, mungkin membuatkan orang jauh dan lari daripada masjid. Itu pun satu perkara yang wajar ditumpukan untuk kita selesaikan masalah ni. Allah sebut dalam Quran, walau kunta faddan ghalidhal fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah kata fabima rahmatin minallah hilintalahum. Dengan rahmat Tuhanmu lah kamu ini wahai Muhammad, lintalahum, kamu berlembut dan berlemah lembut dengan mereka, dengan orang-orang yang berinteraksi, yang kamu berinteraksi dengan mereka, dengan para sahabat, dengan orang yang bukan Islam dan sebagainya, seluruh umat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan kalaulah kamu ni keras, kasar hati dalam keperbuatan juga, lam faddu min hawlik, mereka akan lari daripada kamu. Ini Allah sebut kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Ini di antara asas utama dalam kerja-kerja dakwah dan islah yang kita semua kena buat. Bagaimana nak takani masalah ini pada pendapat Ustaz agar kita tak orang yang sebenarnya memang macam inilah yang berlaku. Contoh yang simple dekat kampung, surau dekat kampung. Ada orang baru nak masuk surau kan, dah lama, dah 30 tahun dah duduk kat kampung, baru hari tu nak pergi surau. Mata orang dekat mata jemaah dekat surau ni pun satu hal juga. Mata melihat dengan pandangan yang sinis, ataupun melihat ataupun tidak tegur ataupun tidak welcome. Sebenarnya bila ada orang mari baru nak berjinak-jinak dengan masjid, pergi dekat dia dan welcome dia, sembang dengan dia, sihat ke tak apa semua. Jangan buat macam keadaan yang menyisihkan dia. Kadang-kadang kita ni mulut kita, tu orang terbiak lah tu, kenapa mari masjid lah ni. Kita mulut benda ni pernah berlaku. Benda ni berlaku pun di surau-surau dan masjid-masjid sebenarnya. Walaupun harapannya sekarang ni tidak banyak dah berlaku begitu dengan keadaan masyarakat dah makin matang. Tetapi benda tu berlaku sehingga orang yang baru mari masjid tak mari masjid. Ataupun orang mari masjid, kadang-kadang kita tengok orang yang baru solat ni, dia berdiri pun tak tetap, dia duduk antara dua sujud pun tak kena. Maka kadang-kadang ada orang menegur dalam keadaan yang memalukan. Itu yang perlu kita hindari. Kalau kita nak tangani masalah ni, kalau orang tu kita kenal, kita cakap direct je sebenarnya. Kita cakap direct. Kita kena firm tapi tidak kasar. Kita kena firm. Firm ni maksudnya tegas tetapi tidak kasar. Tegas dalam kelembutan. Dan tegur itu jangan depan orang ramai. Walaupun dia ni tegur orang depan orang ramai, kita tegur dia jangan depan orang ramai. Kalau dia buat benda tu dekat orang lain, kita jangan buat benda tu dekat dia. Dan kalau kita tak mampu nak tegur dia, sebenarnya takkanlah dia nak tarik rambut kita. Kalau kita tegur dia, cumanya kita mungkin tak tahan, panas telinga sikit lah kalau dia balas balik. Itu sahajalah. Tak tahulah kok dalam masjid pun main tarik rambut, main tumbuk lagi, tak tahulah. Walaupun benda tu ada juga berlaku dalam beberapa keadaan.
Tetapi saya rasa kalau kita kat long kawasan ke apa ke, kalau kat engah kawasan nak pergi tegur dia, insya-Allah kot. Kalau adik bongsu nak pergi tegur dia pun insya-Allah kot, tak ada masalah. Tapi kalau tak adik-adik dengan kat engah, adik bongsu tak boleh nak tegur, kena cari mak long dia lah. Ataupun nak kena cari abang long lah untuk tegur. Maksudnya AJK masjid tu kena prihatin benda ni. Kalau tak boleh tegur direct kepada kat long kawasan ni, kena bagi tahu dekat AJK masjid. Direct je bagi tahu kat AJK masjid. Tulis surat elok-elok. Jangan bagi surat layang. Jangan bagi surat layang. Kita biar kita berani nak menegakkan kebenaran ni, berani buat dalam keadaan berlembut, dengan lemah lembut. Maksudnya tulis surat, saya jemaah surau ini merasa agak tersinggung dengan perbuatan contohnya kan. Diharapkan AJK Masjid dapat memberi teguran yang baik. Semoga kita dirahmati oleh Allah SWT. Tulis elok-elok, hantar dekat jawatan ke masjid, kuasa masjid. Kalau tak juga buat lagi. Sampai kita mati kita buat pun tak ada masalah. Semoga dengan usaha kita tu mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Orang-orang nak pakai stokin duduk kemudian solat tahiyatul masjid. Orang-orang nak pakai stokin, saya tak faham ni. Orang-orang nak pakai stokin duduk. Okey, faham. Orang nak pakai stokin kena duduk, kalau tak duduk takut jatuh kan. Bolehlah, tak ada masalah lah. Kalau ikut pendapat mazhab lain tu sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya. Ataupun duduk awal sebelum masuk masjid. Maksudnya ini pun surau-surau masjid-masjid eloknya letak kursi di dalam tandas ataupun tempat wuduk siap-siap, supaya orang-orang perempuan yang nak pakai stokin ni tak adalah nak terjatuh tertongging sana sini yang masih dia nak pakai stokin. Kita bagi kemudahan. Sebenarnya bila kita bercakap tentang masjid ni, sebenarnya kalau kita dekat sini ramai dalam AJK masjid, orang duduk selalu kat masjid, kita kena banyakkan facilities dekat masjid tu supaya memberi kemudahan. Kadang-kadang ada orang pakai stokin boleh diri lagi, time muda ni pinggang tak sakit. Saya pun dah sakit pinggang dah sikit-sikit, minta sembuh lah kita semua ni daripada segala penyakit. Ada orang yang dah tak boleh nak tunduk dah, dia kena duduk nak pakai stokin. Maka tak apalah duduk. Kalau boleh duduk dekat luar masjid, duduk dulu pakai stokin baru masuk masjid. Kalau terlupa dah masuk dah nak pakai stokin, terpaksa juga duduk, maka duduklah, ambillah pendapat yang kata boleh solat tahiyatul masjid walaupun selepas duduk. Wallahualam, insya-Allah. Moga-moga kita masih diberi peluang untuk melakukan amalan ibadat yang sebanyaknya. Terlupa niat iktikaf masa dah masuk hampir balik baru boleh, tak apa, niat je iktikaf, tak ada masalah insya-Allah. Sebab kita ambil pendapat yang kata siapa yang lalu pun boleh niat iktikaf. Siapa yang lalu pun boleh niat iktikaf kan. Maka bolehlah insya-Allah niat iktikaf. Kita terlupa kan. Saya pernah mendengar seorang mutawif umrah yang mengatakan tidak perlu solat tahiyatul masjid di Masjidil Haram tapi diganti dengan tawaf. Moga persalahan ustaz. Wallahu a'lam, yang ni saya tak dapat jawab. Nanti saya tak dapat jawab, saya perlukan masa. InsyaAllah saya cuba dapatkan maklumat ini insya-Allah. Saya cuba dapatkan maklumat ini dan saya akan fitkan kepada insya-Allah opah tu untuk sampaikan kepada Puan Mahani Muhid. Saya minta maaf saya ta'arif tentang ini, saya akan cuba cari insya-Allah. Terima kasih sebab bertanya. Semoga dengan bertanya itu saya mampu, saya sempat untuk mencari maklumat itu. Insya-Allah. Sudut datang menjawab bapa mengajar. Ya. Sudut mak ayah kena jaga ustaz. Masa waktu Jumaat melimpah keluar ke masjid kawasan Lega tak perlu niat iktikaf. Tak perlulah, kalau luar masjid tak perlu niat iktikaf lah. Luar masjid tak perlu niat iktikaf, tapi boleh sembahyang, tak ada masalah. Betul tu cara mereka tegur orang, okey, agak kasar pengalaman saya sendiri. Ya, memang banyak Puan Asmah, memang banyak benda tu berlaku, banyak orang dah terkena. Mereka larang datang ke surau atau yang ada yang ikut kumpulan je boleh pergi masjid di surau. Allahu Akbar. Ada sampai tahap macam tu Benda ni kena report ke jawatan kuasa masjid dan majlis kami Islam. Report je, kita ada badan-badan agama, kita report je, tak ada masalah. Kalau ada orang mereka larang orang muda datang ke surau, saya tak pasti kenapa larang orang muda nak pergi surau. Wallahualam. Kalau ada isu-isu ni boleh direct kepada majlis kami Islam sebenarnya, sebab semua masjid dan surau bernaung di bawah proksi masjid. Kalau surau dia ada duduk di bawah proksi masjid, dia ada nazir dia, dan semua masjid-masjid ini berada di bawah jabatan kami Islam. Boleh report direct je. Bolehkah wanita berkaisar dengan berbunga terbuka dan gendang dalam masjid waktu solat berjemaah? Ada ustaz yang kata itu seperti berbisin masjid. Ya, kalau dalam masjid kalau tanya pendapat yang para ulama, dia kata tak boleh, sebab nanti kita akan lalu beberapa hadis yang berkaitan dengan syair di dalam masjid ini sebenarnya. Tapi syair pada ketika itu tidak berkaitan dengan adanya muzik dan duf dan gendang dan sebagainya.
Yang tu pun khilaf di kalangan para ulama juga. Kalau boleh elakkan. Itu sebab di setengah-setengah masjid contemporary ni dia ada dewan. Masjid contemporary ni dia ada dewan dia. Kalau ikut di zaman para sahabat dulu pun, Omar kalau tak silap saya, dia buat satu tempat luar. Nanti kita akan lalu hadis tu sebenarnya. Cuma hari ni kita tak sempat nak lalu hadis tu. Dia ada satu tempat di luar ruang solat itu, dekat situlah kalau nak buat apa-apa pengumuman. Dia tak buat pengumuman dalam masjid sebab ada tegahan. Nanti kita tengok tegahan tu untuk sesi yang ke depan ni. Sebab sesi ni saya rasa macam saya kena berhenti dah sebab saya ada meeting pukul 9 ni. Saya minta maaf. Okey. Wallahualam, tanda kiamat kecil tu wallahualam saya tak dapat bagi kepastian juga. Nanti saya akan cuba cari juga termasuk dengan tadi soalan tadi. Minta maaf Puan Hazlina. Tetapi elakkanlah untuk bergendang, cak lempung ke apa ke di dalam masjid untuk dengan alasan kita berkasidah dan sebagainya. Okey. Saya main ilmu ganggu jemaah lain belajar. Guru kutu kata saya main majlis ilmu tu ganggu jemaah lain belajar, padahal saya tanya soalan mungkin daripada apa. Oh, okey. Ini berkaitan dengan sebenarnya orang kata tapi attitude kadang-kadang ini yang dulu berlaku tentang isu golongan tua dan golongan muda ni. Golongan tua yang menguasai masjid dan ilmu-ilmu agama, depa ni depa duk rasa, mungkin orang tua duk rasa mereka ni dah lama dah Islam. Dari zaman Jepun lagi Islam, mereka ni buat itu ini, dan kalau orang yang belajar agama balik dan membetulkan beberapa perkara di dalam masjid, terutama contohnya tanya soalan-soalan yang tertentu kepada para asatizah yang mengajar dalam masjid, mereka merasa terganggu sebab mereka duk rasa macam itulah satu-satunya pendapat yang mereka kena pegang sampai hari kiamat. Tak perlu dah ada pendapat-pendapat ulama lain yang sebenarnya juga dibincangkan dalam berkaitan dengan fiqh. Yang tu saya faham. Ini benda-benda yang sebenarnya kalau kita nak tanya, sebab saya kata kalau nak mengelakkan jadi benda tu, tanyalah ustaz tu di luar majlis lah. Kalau macam tu kita elakkanlah, sebab kadang kita kena ada jaga juga. Kita orang muda kena hormat orang tua juga. Tetapi kalau perkara yang berkaitan dengan akidah, yang tu kena jaga betul-betul lah. Yang tu kena jaga betul-betul. Itulah kadang-kadang kita rasa, kadang-kadang kita susah juga nak jaga kan. Kadang-kadang dalam jemaah yang lebih tua daripada kita beri peluang kepada yang muda untuk isi ruang saf pertama, tapi pada waktu lain juga jika ramai ada tak apa. Bab saf ni tak kira kita tua muda, siapa yang datang dulu, itu pun hadis yang kita akan dapat baca juga nanti. Saf pertama memang fadilat dia besar. Dia ada dalam bab azan nanti, lepas kita baca sikit dalam bab zikir dalam masjid ni, kita akan masuk dalam bab azan dan sebagainya tu. Memang saf pertama, jawab azan, saf pertama itu memang fadilatnya besar. Maka tak kira lah muda ke tua, pergi je ke depan, tak ada masalah. Sebab hak untuk berada di saf hadapan ni, siapa yang datang dulu duduk saf depan, dia lah yang berhak. Tak kira dia tu muda atau tua. Dekat sana ada beberapa riwayat tentang isu budak-budak duduk dekat dalam saf orang tua dan sebagainya. Nanti kita bincang, dia tidak ada masalah langsung sebenarnya. Dia tidaklah saf utama itu diberikan kepada orang tua. Siapa yang datang dulu ke masjid, dia berhak untuk duduk. Dia tidak dikatakan tidak hormat kepada orang tua kalau dia pergi duduk saf depan sekali. Sebab dia datang awal. Nah, yang jadi kurang ajar kalau dia datang lambat, dia pergi langkah-langkah, dia pergi ambil tempat orang sempit-sempit dan menyusahkan orang lain. Itu salah. Tapi kalau saf depan tu memang kosong, sebab ada jenis orang mari awal tapi tak duduk saf kat depan. Itulah satu kerugian. Itu satu kerugian. Ada orang datang awal, elok nak sembahyang, dia kejar pergi saf depan. Tak ada masalah juga. Cuma jangan berebut, jangan bergaduh. Mana-mana keadaan dalam masjid itu terbuka ruangnya untuk kita beribadat secara aman dan harmoni. Allahu Akbar, banyak soalan ni. Saya cuba jawab lepas ni, boleh tak? Saya cuba jawab lepas ni sebab saya tengok macam banyak soalan ni. Saya cuba jawab kalau saya lihat perkara tu ada jawapan yang wajar untuk saya beri, ataupun mungkin sebahagiannya adalah cadangan-cadangan dan pandangan-pandangan. Saya mohon maaf sangat-sangat, saya kena berhenti sekarang ni, dan saya insyaAllah saya akan cuba copy paste soalan-soalan dalam ni. Saya akan cuba. Ni dah banyak dah janji, tapi rasanya banyak juga saya tak sempat nak jawab. Saya cuba juga insyaAllah, untuk bagi jawapan dan pandangan yang
mungkin boleh membantu para jemaah untuk memahami perkara-perkara tersebut. InsyaAllah. Saya mohon maaf, saya kena undur diri dulu sebab saya ada meeting. Diharapkan kita dapat bertemu di dalam sesi-sesi yang akan datang. Kita bertemu dalam sesi-sesi yang akan datang untuk kita menyambung bacaan kita Al-Azkar insya-Allah. Saya mohon maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. InsyaAllah kita bagi laluan Ustaz ada kelas, jadi insyaAllah terima kasih Ustaz, boleh insyaAllah silakan Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita